Rindu kita dengan Quran, rindu kita dengan zikir, rindu kita dengan sedekah, rindu kita dengan haji, rindu kita dengan tawaf, rindu kita dengan solat. Dalam syurga tempat untuk berseronok-seronok, bermewah-mewah. Tiada lagi ibadat. Ibadat di dunia ini sahaja. Bacalah Quran habis-habisan. Kalau tak boleh baca, pasang di A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Manusia selepas barzakh akan menempuh perhitungan, kemudian telaga Haud ataupun Haud telaga Rasulullah, kemudian titian sirat. Berdiri untuk ditimbang itu satu alam yang panjang, ia akhirat. Berkumpul di telaga Rasulullah itu masa yang panjang, ia akhirat, sebahagian dari akhirat. Dan kemudian meniti di atas titian sirat juga mengambil masa yang begitu panjang, ia sebahagian dari akhirat. Jauh lagi tuan-tuan, perjalanan masih jauh. Perjalanan masih jauh. Apa persiapan dia ustaz? Persiapan dia buat semua yang Allah suruh, tinggal semua yang Allah larang. Beratnya ustaz, beratnya. Yang tiap-tiap hari nak buat satu je, solat. Kalau duit tak ada, haji tidak diwajibkan. Dan kalau nisab tak cukup, zakat tidak diwajibkan. Yang buat tiap-tiap hari ni apa? Solat. Yang buat tiap-tiap hari ialah solat. Bermula malam ni, yang datang ceramah pada malam ni, kita minta dengan Allah, jadikan kami semua orang yang tak pernah tinggal lagi solat sampai bila-bila. InsyaAllah. Sebab apa tuan-tuan? Bila kaki kita masuk ke dalam syurga, kaki kanan kita langkah masuk dalam syurga, kaki kiri kita langkah masuk dalam syurga, maka tak ada lagi yang namanya ibadat. Ada. Habis ibadat. Rindu kita dengan Quran, rindu kita dengan zikir, rindu kita dengan sedekah, rindu kita dengan haji, rindu kita dengan tawaf, rindu kita dengan solat. Dalam syurga tempat untuk berseronok-seronok, bermewah-mewah. Tiada lagi ibadat. Ibadat di dunia ini sahaja. Bacalah Quran habis-habisan. Kalau tak boleh baca, pasang di handphone Quran, dengar dan ikut. Yang tu paling kurang. Dengar dan ikut. Ia juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Al-Quran daripada orang lain. Sunnah Nabi juga. Tak pandai baca, pasang Quran, dengar dan ikut dengan mulut dan hati. Sementara masih ada ruang hidup di dunia, kita nak berjumpa dengan perhitungan panjang. Selepas perhitungan, kita nak pergi ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan habis telaga Rasulullah kita nak naik titian sirat. Ulama ada dua pendapat. Ada yang berpendapat selepas ditiupkan sangkakala yang kedua, bangun semua menuju ke mahsyar, ketika itulah telaga Rasulullah. Di situ, ketika itu kita berhimpun di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru timbang, kemudian baru sirat, kemudian lepas sirat syurga atau neraka. Ada satu lagi pendapat, bangun daripada alam barzakh, selepas ditiup sangkakala yang kedua, ditimbang. Habis ditimbang berapa bilion tahun, wallahu alam. Tuan-tuan bayang tengok, dalam masjid ni nak ditimbang ke semuanya, seorang-seorang bangun. Dipanggil fulan bin fulan, tampil ke hadapan, maka bangun orang tu, semua tengok.
Kesemua orang akan tengok. Akan dibentangkan amalan dia satu persatu, apa yang dia buat pada hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa. Satu-satu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Malu tak tuan-tuan? Malu. Malu. Hari ni kalau 5,000 je panggil satu orang, 5,000 je tengok. Okey, tayang selama seminggu dia buat apa? Pengsan dia. Malam ni kalau kita panggil satu orang, tayang benda apa dia buat seminggu, pengsan dia. Di hadapan 5,000 saja, tak payah di hadapan 1,000,000,000 orang. Apatah lagi kalau amalannya itu ditayang di hadapan semua makhluk di padang mahsyar. Kebiruan kulit dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada pendapat yang ketiga, tuan-tuan, bangun daripada alam barzakh, lepas ditiup sangkakala yang kedua, menuju ke mahsyar, ditimbang sampai semua habis, kemudian naik titi sirat, kemudian baru telaga Nabi duduk di sana, hujung sana. Dia ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan yang saya baca pendapat para ulama. Wallahu alam yang mana yang paling tepat.